Okey, jom kita mula. Okey, hari ni semua orang buka buku teks 8788. Sambung buku teks 8788 dulu. 8788. Dah ready? Nampak tak skrin 8788? Dah. Okey, hari ni kalau kita tengok buku surat 8788 tu, kita belajar tajuk dia pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Kita sambung lagi apa yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu pecahan wajar, pecahan setara, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, tengok pecahan tak wajar. Awak tengok buku teks awak muka surat 87 di atas sekali. Pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Ada gambar ni, bukan pizza ni, gambar apa ni? Gambar kuih apa tu? Pai. Pai. Saya panggil pai lah kan. Pai. Okey, ada berapa bahagian pai ni? Kalau ikutkan. Oh, tengok gambar ni. Yang ni. Yang saya bulatkan ni. Siapa boleh beritahu saya ada berapa bahagian dalam bentuk pecahan? Okey, siapa nak jawab, cuba beritahu nama. Beritahu nama dan cuba cakap berapa bahagian pai ni. Dalam empat. Okey, 4 lagi. 8. 1/4. Okey, tak apa. Kita tengok gambar ni. Okey. Okey, tutup mic semua sekali. Okey, tutup mic semua sekali. Tengok depan. Okey, di sini kalau kita tengok ni, pai ni dia ada 1, betul tak? Cukup lengkap sebiji pai, betul? Cuma di sini saja pai itu kita potong kepada berapa bahagian ni? Kepada 4 bahagian. 4 yang ini kita sebut 1 pai, sebiji pai. Yang ni 1/4, betul? 1/4 pai. Sebab itu kalau kita tengok buku teks awak, tengok sini. Yang ni 1, yang ni 1/4. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, okey, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, dia jadi macam ni. 1. Yang ni dia sebab dia dah kena potong ni. Dia sedih. Ni. 1/4. 1/4. Macam mana kita nak sebut? Ada 1/4 biji pai. Sebut sebut orang ramai-ramai sama-sama. Ada ramai sebut. Baca sama-sama. Ada 1. Sebut. Ada satu. Oh. Okey, dah cukup. Alright. Okey, semua dah sebut. Okey, tutup mic balik. Okey, maksudnya cikgu dengar, awak tak tidur lah. Ada 1/4. Maksudnya kita sebut sebagai 1/4 dan ditulis dalam bentuk pecahan macam ni. 1/4. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, kita tulis besar macam ni. 1/4. Ini adalah bentuk pecahan. Okey. Cuma cikgu, yang ini adalah pecahan. Yang ni nombor bulat. Kenapa macam ni boleh jadi? Yang inilah kita cakap, kita tengok. Nombor bulat dan pecahan wajar. Okey, yang ini adalah pecahan wajar. Yang ni adalah nombor bulat. Kedua-dua ni bila bergabung, kita panggil dia sebagai nombor bercampur. Bila ada nombor bulat dan pecahan wajar ditulis sekali, ia dikenali sebagai nombor bercampur. Faham? Istilahnya nombor bercampur adalah terdiri pada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Kita teruskan laju sikit ya. Macam ni ya. 1/4 ialah nombor bercampur. 1 ialah nombor bulat, 1/4 ialah pecahan wajar. Kalau kita tulis balik, ada 1
kita sebut 1/4 biji pai. Okey, ini untuk buku teks awak yang contoh yang di atas sekali yang ada budak. Kita tengok contoh nombor 2 pula. Dia contoh nombor 2. Okey, yang ni lah. Coklat tu. Tengok coklat bawah tu. Okey, coklat yang pertama ni ada, kita cukup satu tak? Katakan coklat tu macam KitKat kan, kita kena potong. KitKat kan kita potong 2. Betul KitKat? Okey. Satu coklat yang lengkap kita panggil 1. Satu coklat kan kita panggil 1. Cuma di sini dia tak lengkap. Ia ada hanya 1/2. Kita tak nampak lah warna kita panggil warna apa lah nak bagi tiga warna. Okey. Kuning lagi dah tak nampak kan. Warna lain, warna purple. Okey, yang ni 1. Yang ni 1. Yang ni 1/2. Kita tulis sebagai apa? 1 tambah 1 ada 2. 1/2 kita tulis balik. Sebab 1/2 ni adalah pecahan wajar. Macam tadi, yang mula-mula ni tadi, yang ini adalah nombor bulat. Dan 1/2 ni 1/2 ni adalah pecahan wajar. Apabila dua-dua ini bergabung, keseluruhan ini cikgu buat kali putus-putus ni, ia dikenali sebagai apa? Sebagai nombor bercampur. Ini nak terang ini. Gabungan antara nombor bulat dan pecahan wajar ialah nombor bercampur. Faham? Kita teruskan dengan contoh nombor 3 muka surat 88. Kita tengok yang sing tu pula. Okey, dua permukaan bentuk heksagon dibahagikan kepada 6 bahagian yang sama besar. Apakah pecahan bagi dua bahagian? Yang heksagon ni, awak tengok ada 1/6, 1/6. Dia ada 6 bahagian. Setiap bahagian dikira sebagai 1/6. Jika lengkap, keseluruh bahagian tu lengkap, cukup. Kan, kalau cukup, ni 1/6. Yang ni 1/6. Tolong tutup mic. Ni yang ni 1/6. Jumlah kesemua ni adalah bersamaan dengan 6/6. Jumlah semua ada 6, ada bersamaan dengan 1. Bersamaan dengan 1. Lengkap. Semua dah jadi dah di warna. Mana semua dah warna tu maksudnya lengkap. Tak ada yang kita potong buang. Berbeza dengan yang sebelah dia, heksagon yang nombor 2 ni. Awak tengok. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. Hanya 1/6 ada 5 bahagian saja. Tapi yang ni tak ada. Kita buat keluar. Maksudnya sini ada, awak tambah 1, 2, 3, 4, ada 5/6. Hanya 5/6. Okey, kita tengok. Okey, di sini kalau kita tulis adalah bersama dengan 1/5/6. Tapi dalam buku teks awak ni diterangkan dijumlahkan kedua-dua ni. Dijumlahkan kedua-dua ni 11 bahagian ni. Sebab ditambahkan kedua-dua ni 5 tambah 6. 5 tambah 6 jawapannya 11. Cuma bahagian 11. Cuma bahagian dia ada 6 bahagian bagi setiap heksagon. Sebab itu pecahan bagi dua bahagian dalam rajah buku teks awak tu ialah 11/6. Tapi kalau ikutkan 11/6 ni, sebenarnya 11/6 tadi adalah daripada 6/6 tambah 5/6. Okey, yang ini sebenarnya akan kita belajar dalam bab tambah pecahan dia nanti. Tapi di sini dia dah terang kat awak proses tu dulu. Okey. So 6 tambah 5 11 atas. Okey, ini cikgu akan ajar lagi dalam topik tambah pecahan. Sabar. So di sini kita tengok pecahan yang atas tu heksagon tadi jadi 11/6. Okey, cikgu cepat sikit. Hari ni banyak benda belajar ni. Awak tengok 11/6 ni. 11/6 ni, ingat ada A dengan S itu, pengangka dengan penyebut.
Okay, apabila A di atas lebih besar, okay, 11/6. A 11 ni atas ke bawah? Atas kan, pengangka kan. 6 ni penyebut. 6 ni adalah penyebut. Sekarang ni tengok, pengangka dia lebih besar daripada penyebut. Itu pengangka lebih besar daripada penyebut. Sekarang ini ialah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Nombor yang pecahan tak wajar adalah nombor yang nombor di atas dia lebih besar daripada nombor di bawah. Nanti kita akan belajar daripada pecahan tak wajar ni dah akan timbul nombor bercampur. Okey, kita teruskan contoh yang nombor 4. Muka surat 88, kita tengok. Muka surat berapa? Muka surat 88, 87, 88. Ini sekarang muka surat 88. Bahagian 4 kat bawah tu tengok. Sekarang ni awak tengok contoh yang 4 tu 2/9 kat atas tu. 2/9 sebagai pecahan. Okey. Ini adalah nombor bercampur dan pecahan wajar. Yang ini adalah nombor bercampur dan pecahan wajar. Cikgu ajar beritahu tadi apa maksud pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar adalah nilai pengangka di atas lebih besar daripada nilai penyebut di bawah. Okay. Tetapi dalam kutip awak nombor 4 ini ditunjukkan satu nombor terdiri daripada nombor bercampur, iaitu ada nombor bulat, ada nombor pecahan wajar. Okey, 2/9. Tengok atas ni. 2/9. 2 nombor bulat, 2/9 ini adalah pecahan wajar. Pecahan wajar sebab di atas lebih kecil daripada bawah. Cuma macam mana kita nak menjadikan ia seperti nombor pecahan tak wajar? Tengok. Sebenarnya dia berpunca daripada, cara awak nak buat, ia berpunca daripada pecahan tak wajar yang mula-mula ditunjukkan. 2/9. 2/9 tu kalau kita tengok dilukis ada 9 bahagian. Cuma yang berlorek hanya 2 bahagian. Hanya 2 bahagian. Kalau 2/9, 2 ni datang daripada mana? 2 tu datang daripada 9/9. 9/9 bersamaan dengan 1. 1 lengkap. Mana lengkap ni? Kalau 9/9, kalau awak buat tu, dia ada 9 bahagian ni, kita lorek semua. Macam ni lah. Lepas tu ditulis sebagai 9/9, 9/9. Yang ni 2/9. Kita tengok. Untuk pecahan, dia boleh tambah. Dengan syarat, ini sepatutnya tambah pecahan, mau belajar. Untuk pecahan ni, nilai penyebut di bawah mesti sama. Contohnya 9 ni sama semua. Ketiga-tiga ni 9, 9, 9. Sama. Awak tambah yang atas, 9 tambah 9 dapat 18, 18 tambah 2, yang itu dapat 20/9. 20/9. 20/9 ni sebenarnya kalau kita kira yang kotak kecil kat atas ni. Kau dengar ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita kira yang atas ni sebenarnya. Tambah dia. 14, 15, 16, 17, 18. Tambah lagi 2. 19. Oh, cikgu padam dulu ni. Tambah lagi 2. 19, 20. Sebab itu yang ni dapat 20. 20 daripada 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. Itu maksud dia. 20 daripada 9 bahagian. Yang ni bersamaan juga dengan 2/9. Yang ni kita tengok. 20 bahagian 1/9 ialah 20/9. Yang ini dipanggil pecahan tak wajar, manakala yang ini ni lah sama lah, kita panggil nombor bercampur. Faham? Yang ini adalah pecahan tak wajar, sama je nilai je, cuma ditulis dalam dua bentuk, dua keadaan. Satu nombor bercampur, satu lagi pecahan tak wajar. Okey, faham lah konsep ni? Apa kita teruskan dulu. Berapa tu? Muka surat 89.
Okey, yang ni dia suruh ceritakan apa yang sama bagi kedua. Okey, ini pecahan tak wajar. Okey, ni tengok contoh lah. Contoh-contoh. Tengok contoh yang pertama ni. Okey, ini pecahan tak wajar. Dia kata, sebab apa pecahan tak wajar? Sebab atas lebih besar daripada di bawah. 9/4 pun pecahan tak wajar. Sebab 9/4 ni di atas lebih besar daripada di bawah. Yang ni kita panggil apa? Yang ni nombor bercampur. Nilai dia sama tak dengan ni? Sama. Sebab apa? 1, 2. Yang ni 1/2. Sebab tu ditulis sebagai 2, 1/2. 5/2 sama juga dengan 2, 1/2. Tengok yang contoh kedua yang hijau tu. Layang-layang tu. Kalau kita jumlahkan semua ni, yang ni adalah 1, 2, yang ni adalah 1/4. 1, 2, yang ni 1/4. Maka tulis sebagai 2, 1/4. Kalau kita kira dia punya bilangan yang kita putus, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab tu ditulis sebagai 9/4. Okey, tengok yang gambar raja sebelah pula. Ada 1, yang ni ada berapa? Yang ni 2/3. Bila kita tulis dalam nombor bercampur 1, 2/3. Tapi kalau tulis dalam bentuk pecahan tak wajar, kita kira jumlah dia. Sepatutnya yang ini pun kena lukis. Yang ni kena lukis macam ni. Sepatutnya kena lukis. Baru kita boleh nampak, oh ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Sebab tu dia tulis sebagai 5/3. Tapi dalam kutipan awak tu dia tak lukis. Dia lukis dalam bentuk gambar raja yang lengkap warna kuning tu kan. Dia trik kat awak. Kalau ikutnya sepatutnya lukis macam tu asal dia. Sama dengan yang bintang 5 tu. Bintang 5, okey, yang ni lengkap 1, 2. Sebab tu dia tulis sebagai nombor bulat 2. Cuma yang kat bawah ni dia tak cukup. Dia ada 1, ada 2, ada 3. Dia ada 3 daripada 5 bahagian. 3 daripada 5 bahagian. Ditulis sebagai 2/3/5. Cuma macam mana kita nak tulis dalam bentuk nombor pecahan tak wajar? Bintang yang ke atas ni, dia tak lukis macam ni. Dia kena lukis sama juga lah. Dia kena lukis macam ni sama juga. Kalau dia lukis tak cantik, minta maaf lah. Sepatutnya dalam bintang ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebab itu di sini tulis sini 13/5. 13/5. Iaitu pecahan tak wajar. Okey. So secara umum dia, awak dah kena tahu dah maksud pecahan tak wajar dengan nombor bercampur. Okey, cikgu nak cepat. Jom kita sama-sama ready semua buat aktiviti yang kat bawah ni. Kat bawah tu buat sama-sama sekarang juga. Okey, semua kan tengok yang aktiviti kat bawah tu. Nombor 1 A, B, C, D. Jom kita buat. Cikgu bagi masa dalam masa 1 soalan 10 saat. Jom buat sekarang juga. Ready? Go. Tulis nombor campur awak sama kalau ada buku latihan, Surat mana? muka surat mana? 89. Awak tak payah tulis dalam kutip, awak cuma tulis jawapan dekat tepi tu je. Okey, yang ni ada nombor bercampur dan tulis ada nombor bercampur dan pecahan tak wajar. Cikgu akan tulis ni sama ada awak nampak tak nampak tengok. Okey. Yang ni ada berapa bintang? Dia punya cara nak buat, awak tengok dulu yang ada bahagian ni, contoh. Okey, bintang yang ada bahagian ni, okey tengok. Cikgu lukis lagi supaya awak nampak lah. Okey, bintang ni ada 1, 2, 3, 4. Sepatutnya ada 5 bahagian. Tetapi yang hanya berlorek hanya 4/5. Kalau satu bintang yang lengkap ni ada 5 bahagian, kalau ini adalah 1, maksud dia adalah 5/5. 5/5. Kalau kita tulis jawapannya dalam nombor bercampur, 5/5 bermaksud sama dengan 1. So, jawapannya dalam bentuk nombor bercampur adalah 1/4/5. 1/4/5. Dalam bentuk pecahan tak wajar, kita tambah 5 di atas tambah 4 di atas. So, dalam bentuk pecahan tak wajar, jawapan dia adalah 5
5 tambah 4, 9. 9 per 5. Okey, ini jawapan dia. Satu dalam bentuk nombor bercampur, satu lagi dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey. Pergi nombor yang B pula, B. Okey, awak tengok B tu. Ada berapa bahagian semua? 1, 2, 3. Oh, pen cikgu terlalu tebal sangat ah. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Boleh 7 per 7. 7 per 7. 7 per 7. Okey, yang ni ada 1, 2, 3, 4 saja. 4 per 7. So, jawapan dia tulis macam mana? Yang ni sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 1. Kalau dalam bentuk nombor bercampur, kita tulis 1, 2, 3 tambah. Ada 3 tambah dengan 4 per 7. Yang ni 1, 2, 3, 3, 4 per 7. Kalau dalam bentuk pecahan tak wajar, kita tambah yang atas dia. 7 tambah 7 tambah 7. Ataupun 7 darab 3. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7 berapa? 21. 21 awak tambah lagi dengan 4. Dapat jawapan dia 25 per 7. Kalau awak tak percaya, awak kira dekat atas tu satu-satu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Kita padam ni. 1, 22, 23, 24, 25. Sama tak 25 per 7? Maknanya 25 yang berwarna biru daripada keseluruhan 7 bahagian bagi setiap kotak. Okey, tengok C pula. Senang je ke? Yang ni 1, yang ni 2. Tapi ada berapa semua? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian. Tapi yang sini yang berlorek hanya 5 bahagian. 5 per 8. Yang ni sama dengan 8 per 8. Yang ni sama dengan 8 per 8. Okey. So, jawapan dia berapa? Jawapan dia awak tulis 1, 2, 2, 5 per 8. Yang lagi satu, awak tambah di atas. 8 tambah 8 tambah 5. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 5 dapat 21 per 8. Okey, ini adalah contoh dalam buku teks awak ni. Lagi satu yang atas. Hari ni kita takkan buat semua. Cikgu akan tinggalkan yang mana sebagai kerja rumah. Ini cikgu bagi kerja rumah. Kadang awak tak ada kerja rumah nak buat. Kita selesai yang atas loh. Yang nombor 2 tu kerja rumah. Okey, yang ni 1. Yang ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bahagian. Berapa yang berlorek? Hanya ada 4 yang berlorek. 4 yang berlorek. 4 daripada 9. Yang sini lengkap 1 ataupun 9 per 9. 9 per 9. Maka sama dengan 1 lah. Kalau kita tulis dalam nombor bercampur sama dengan 1, 4 per 9. Kalau dalam bentuk pecahan tak wajar, awak tambah di atas. 13 per 9. Okey, ini jawapan dia. Untuk D. Tapi nanti kita akan nampak lagi, kita pergi faham lagi. Okey. So, saya minta awak tanda dalam buku teks awak dengan pensel. Nombor 2, ini kerja rumah. Homework. Awak tulis dalam buku latihan. Okey, yang ini nombor 2. Kita tanda latihan. Buat dalam buku latihan. Okey. Talin nombor 2 ni. Alright. Jom kita tengok buku aktiviti pula. Jom kita pergi buku aktiviti. Okey, buku aktiviti pun kita akan buat semua hari ni. Cikgu akan tunjuk contoh sikit. Yang lain awak tanda untuk awak kena buat sebagai kerja rumah. Kalau tak ada kerja rumah, awak tak tahu nak buat apa lah nanti. Okey. Sebab cikgu nak masuk topik lain apa ni. Okey. Buku aktiviti buka muka surat 57. Buku aktiviti, buku surat 57. Aktiviti. Okey. Dah, okey, tengok. Buku aktiviti surat 57. Ya, 57. Okey, dah. Tadi dah tanda kerja rumah tadi. Kerja rumah tadi tanda dah.
Ingat buat dalam buku latihan Yang kerja yang tak ada tak apa. Yang tak ada awak tengok ke depan. Siapa yang tak ada buku aktiviti awak tengok contoh ke depan. Kalau awak ada kertas awak salin lah. Kalau sempat lah. Tapi kan nak lukis-lukis tu lambat lah nak tunggu awak salin kan. Kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Padankan. Apa arahan dia? Padankan. Padankan pecahan tak wajar. Okey. Cikgu tukar warna lain lah. Warna apa? Warna apa nak? Pilih warna. Pilih colour nak warna apa? Warna hijau lah. Biru lah kita. Okey dah. Okey ni pecahan tak wajar ni cikgu buat warna hijau. Ya. Pakai warna ke? Tak payah. Ini cikgu nak tunjuk kat awak aja. Awak tengok warna lah. Cikgu nak tunjuk supaya senang nampak. Ya. Apa soalan apa tanya? Saya tak ada buka surat 57 dengan 58. Depi mana apa surat tu? Dia tak ada tu depi mana? Aduh, macam-macam kan. Tak apalah. Tengok. Nanti yang tak ada nanti salin je lah. Okey, tengok. Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni mana satu pecahan tak wajar, mana satu nombor bercampur. Senang je. Nak buat sendiri saya bagi masa, saya bagi 1 minit daripada sekarang. Cuba awak buat garis ya. Cikgu tunjuk satu contoh. Cikgu tunjuk satu contoh. Nombor bercampur. Okey, yang ni adalah nombor bercampur. Garis itu. Okey, nombor bercampur. Garis kan dengan pensel. Okey, selesaikan yang lain. Saya bagi 30 saat. Bersiap kot. Ready? Okey, go. Dah siap. Kan cakap sekejap je dah. Okey, siapa yang dah faham akan cepat siap. Kita tunggu, kita bagi masa dulu kat kawan-kawan. Okey, masa berjalan. Okey. 15 saat. Cikgu tak letak jam nanti cikgu letak timer kat sini masa. Dah siap. 10. Okey, bagus. Siap bagus. 8 7 6 5 4 bagus. Yang dah siap bagus. Lepas ni kita check jawapan. 3 2 1. Okey, good. Okey, tengok. Jom. Kita selesaikan. Okey, 17/8 ni nombor bercampur ke pecahan tak wajar? 17/8. Cepat. Siap. 17/8 ni pecahan tak wajar ke nombor bercampur? Pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Maka kita gariskan balik ke atas. Okey, betul. Okey. 21/5. Awak tengok. Yang ni adalah nombor bercampur. Kalau awak betul awak right awak tengok kalau betul awak right. Kalau betul awak right. Kalau betul awak right. Kalau salah awak pangkah buat betulan. 13/10 iaitu adalah pecahan tak wajar. 3/2/3 adalah nombor bercampur. 10/4 adalah pecahan tak wajar. Okey, kalau betul awak right. Selesai untuk nombor 1. Boleh? Okey, kita pergi nombor 2 pula. Tulis nombor bercampur dan pecahan tak wajar bagi gambar rajah. Tulis 30 saat daripada sekarang. Tulis nombor bercampur dan pecahan tak wajar bagi gambar rajah di atas. Dia bagi. Okey, sebenarnya ini sini awak kena bagi 2 tu. Dia gambar rajah sama aja. Cuma awak tengok awak perhatikan yang bulat pertama tu dengan bulat yang kedua tu ada beza. Bulat macam yang mana nak buat? Cikgu tunjuk contoh. Dia sebenarnya dia macam ni. Dia sama. Cuma awak tengok dari segi dia melakar rajah tu yang berbeza. Cikgu tunjuk contoh satu kan. Cikgu tunjuk contoh A. Siapa yang tak reti buat cuba try buat yang B dengan C. Siapa yang dah pandai okey tak apa. Yang A kita tengok. Yang ini adalah 1. Yang ni ada 1/4. 1 dengan 1/4. Maka kita akan tulis ni sebagai 1/4 sebagai nombor bercampur. Macam mana nak tengok nombor bercampur ni tulis dalam pecahan tak wajar? Kita kira semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian yang berlorek daripada 1, 2, 3, 4 bahagian. 4 bahagian. Itu maksud dia. Jangan tulis terbalik 4/5, 5/4. Okey? Cuba buat jawab yang B. B betul balik. B tu pecahan tak wajar dulu baru nombor bercampur. Cuba tengok yang B pula. B.
Awak tengok B tu. Okey. Sama juga kaedah dia B. Cuma di sini awak kira ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian kat bawah? Ada 3 bahagian saja. 3 bahagian. Cuma sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5/3. 5/3. Untuk nombor bercampur yang ini lengkap. Dipanggil satu bahagian yang lengkap. Tetapi untuk gambar rajah yang kedua, ia hanya ada 2/3. 2/3. Kedua-dua ni ditulis sebagai nombor bercampur, tulis sebagai 1, 2/3. 1, 2/3. Okey. Itu maksud dia. Faham tak ni? Kalau faham, tengok yang bawah. Okey, yang bawah tu tengok. Cuba selesaikan. Siapa selesaikan, siapa jangan lepas ni cikgu tanya, beritahu nama, dia cuba jawab. Cikgu nak panggil nama siapa kat sini, dia tolong jawab. Yang C tu, C. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, habis. Okey, C. Saya nak panggil siapa jawab ya? Ada yang suka rela nak jawab tak? Ada siapa suka rela nak jawab? Bisa beritahu nama dengan kelas? Ada suka rela nak jawab tak? Tulis dalam nombor bercampur dan nombor pecahan tak wajah. Siapa yang nak jawab? Beritahu nama dengan kelas. Cikgu panggil nama dia, dia tolong jawab. Binti Abdullah 3 Nilam. Okey, Dana. Okey, apa jawapan dia, Dana? C. Yang nombor 1 tu nombor bercampur. Okey, tulis apa dia? Berapa nombor bercampur dia? Sebut. Nanti cikgu tulis. 2. 2 apa? 3. Apa? 2/3. Sebut. Per 3. Nombor bercampur ke nombor pecahan tak wajah lah ni? Diana, are you okay? Dapat tak? Ada siapa nak bantu? Saya. Okey, siapa saya tu? Nama siapa? Nur Aisyirah. Nur Aisyirah 3M. Okey, apa? Tolong bantu Diana ni. Untuk C tu nombor bercampur 3/6. Okey, 3/6. Okey. Untuk nombor pecahan tak wajah 15/6. 15/6. Okey, terima kasih Syirah. Mari kita check jawapan. Okey, tengok. Betul tak 2 3/6? Okey, ni ada 1, ni ada 2. Okey, ada berapa bahagian semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian. Okey, ada berapa yang berlorek? Ada 3 yang berlorek. So, 2 3/6. Okey. Yang ni kita boleh, sebenarnya jawapan ni kita boleh tulis dalam bentuk termudah lagi. Tapi hari ni cikgu rasa tak perlu awak tulis termudah lagi. Awak tulis je jawapan 3/6. Alright? Walaupun kita boleh tulis dalam bentuk termudah, iaitu 1/2. Tapi tak apalah. Okey. Ini sama juga, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, betul. 15/6. Okey, 15/6. Okey, betul. Okey, right. Kalau betul, right. Right. Okey, selesai. Wih, cepat tu masa berlalu. Okey, yang ini cikgu tinggalkan pada awak sebagai kerja rumah. Tanda. Awak tanda yang ini adalah kerja rumah. Tanda ya. 1, 2. Tak apa. Tak faham? Ingat balik. Ini kerja rumah. Nak uji awak faham tak faham, kerja rumah lah. Okey? Tak dengar suara. Tak dengar suara. Hello. Muka surat berapa ni? Muka surat 58. Tanda. Buka surat 58, aktiviti buku aktiviti. Aktiviti 2, nombor 1 dan 2 adalah kerja rumah awak buat selepas ini. Okey, selepas ini. Tak faham minggu depan tak kita bincang. Okey, selesai. Kita nak pergi ke topik yang kedua, boleh? Boleh cikgu teruskan? Cikgu nak sambung sikit.
tambah pecahan pula. Okey, awak buka buku teks. Buku teks balik. Okey, kita buka buku teks balik. Muka surat 90. Muka surat 90. Cikgu nak laju sikit boleh? Okey, muka surat 90 awak tengok. Tambah pecahan 1/5, 2. Okey, pecahan ni ada satu undang-undang dia. Awak kena ingat. Apa dia undang-undang dalam pecahan ni? Pecahan ni kita boleh tambah, kita boleh tolak. Kita boleh tambah, kita boleh tolak. Tapi ada syarat. Ada syarat. 9 berapa tadi? Muka surat 90. Cikgu tulis tu kat, nampak tak kat cikgu tulis 90. Nampak tak tu? Hai Allah. Nampak. Nampak, baca, belajar membaca. Kita kena belajar membaca, melihat. Kita buat, jangan banyak bercakap sangat. Okey, tengok sini. Okey, untuk pecahan, penyebut dia. Okey, penyebut. Kita ada penyebut, kita ada pengangka. Di sini apa yang penting ialah ni, penyebut ni. Apa dia penyebut ni? Nilai di bawah. Nilai di bawah tu. Yang itulah yang kita kira berapa bahagian-bahagian bagi satu bentuk yang lengkap. Contoh kalau bentuk bulatan, kalau dia ada per 2, dia ada 2 bahagian. Per 3, dia ada 3 bahagian. Kalau per 4, 4 bahagian. Kalau 4/4, dia lengkap 1. So, penyebut ni, di bawah ni, mesti nilai dia sama. Tak boleh tak sama. Kalau tak sama, bentuk tu tak sama lah. Kita boleh tambah. Contohnya pizza. Pizza yang kita potong 4 dengan pizza kita potong 3. Kita boleh tambah tak? Kita boleh kira tak bagi sama rata? Tak boleh kan? Sebab satu pizza tu macam ni. Contoh nampak ni, lebih kurang lah. Okay, kita ada pizza macam ni. Satu pizza ni kita potong 4 bahagian. Satu pizza ni kita potong 3 bahagian. Awak rasa sama tak bahagian ni? Bahagian yang ni sama tak dengan bahagian ni? Secara logik tak sama kan? Betul? Dia tak sama. Jika tak sama, maka kita tak boleh tambah. Nanti satu dapat saiz besar. Contohnya pizza tu kalau kita ambil satu saiz macam ni, satu lagi saiz dia dia sebab dia besar sikit, dia macam ni, tak sama. So kita tak boleh nak tambah sebab tak adil. Pizza tu tak sama saiz. Sama juga dengan pecahan. Sebab itu pecahan, penyebut di bawah ni mesti sama. Kita tengok contoh di atas tu. Kita tengok kat bawah contoh di atas tu. 1/5 tambah 2/5. Kita tengok penyebut di bawah. 5 dengan 5. Sama tak sama? 5. Sama kan? Bila sama penyebut di bawah, kita boleh tambah nilai di atas. Tapi penyebut tu awak kena salin balik. Tak payah. Jangan awak tambah pula. Ada yang buat 1/5 tambah 1/5, dia pun tambah 10. Kenapa dapat 10? Sebab 5 tambah 5, 10. Tak boleh. Untuk pecahan, awak salin balik. Kalau 5, yang ini pun mesti juga adalah 5. Yang hanya bertambah nilai pengangka, iaitu di atas. 1 tambah 1 jadi berapa? 2. 2/5. 2/5. Sebab tu awak tengok kat bawah ni. Ini sebab cikgu buat satu persatu jangan orang yang tengok ini. Jadi lainlah 1 tambah 2 dapat 3/5. Contoh di bawah ni 1/5 tambah 1/5 dapat 3/5. 3 daripada 5 bahagian. Okey? Okey, faham? Kita teruskan. Tengok contoh nombor 2. Okey, senangnya. 1/4 tambah 1/4 jawapan berapa? Cuma di situ dia bagi awak pening sikit. Tengok dia tunjuk. Sebenarnya 1/4 jawapannya adalah 2. Kat bawah kita penyebut sama, kita salin dapat sepatutnya jawapannya 2/4. Sepatutnya 2/4. Tapi 2/4 ni, ingatlah kita belajar bentuk termudah, kita boleh mudahkan. Yang ni kita boleh bahagikan dengan 2, ini kita boleh bagikan 2, iaitu jawapan akan dapat 1/2. Dari segi gambar rajah awak tengok pizza tu sepatutnya 1/4 ni, 4 bahagian. Tapi 4 bahagian ni sebenarnya sama juga dengan 2 bahagian. Jadi 1 bahagian, ni 2 bahagian.
ataupun yang ni 1, 2, 3, 4 bahagian. Saiz dia masih sama. Yang ini dia mudahkan lagi. Kita permudahkan 2/4 tadi. Yang ni sama juga 2/4. Dimudahkan dapat 1/2. Macam ni lah. Dia apa je kita orang ni semua ada dalam kotak tu. Sama je. Okey, tutup mic. Kita pergi nombor 3, contoh nombor 3. Okey, ni dia terang dalam bentuk garis nombor Dia terang dalam bentuk garis nombor. Okey, kalau kita tengok pecahan ni, garis nombor, dia letak unknown kat sini. 4/9 tambah berapa dapat 7/9. Dia sebenarnya sama je. Dalam matematik sama juga. Kalau ikutkan 4/9 ni kalau kita tulis dalam bentuk pecahan garis nombor, bermula bersifar sehingga semakin besar nombor di atas pengangka dia, lebih besar pecahan tu dengan syarat penyebut di bawah sama. Kalau bawah tak sama, dia lain-lain angka. Dia jadi tak sama, belum tentu nombor tu lebih besar atau lebih kecil. Okey, contohnya 9, semua bawah ni adalah 9, sama je. So kita tulis 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, semua boleh. Awak pen cikgu ni cari warna lain. Okey. So kalau 4/9 tambah berapa dapat 7/9? Segini 4/9 nak bertukar kepada 7/9. Dia tambah lagi berapa? 1, 2, 3. Tambah lagi berapa? 3. So sini kita tulis 3/9. Betul-betul sama kat bawah dah. 4% tambah 3% dapat 7%. Ini diterangkan dari segi sudut garis nombor. Ni sebab sini ada 1/9, ini 1/9, ini pun 1/9. Ketiga jumlah ni bersamaan dengan 3/9. Sebab tu ditulis sebagai 3/9. Okey, ini contoh nombor 3. Kita pergi contoh nombor 4. Kutip awak. Muka surat 91. Okey, panjang, banyak contoh ni untuk tambah pecahan ni. Okey, nombor 4, 1/2 tambah 1/4. 1/2 tambah 1/4. Okey, 1/2 tambah 1/4. Awak tengok dia beri contoh cara dia dalam kutip awak tu, dia bagi untuk gambar rajah. Di sini dia bagi awak confuse sikit tentang nilai 1/2 dengan 1/4. Untuk tambah pecahan, apa je aku cakap tadi, syarat yang pertama, nilai di bawah mesti sama. Nilai di bawah iaitu penyebut mesti sama. 2 dengan 4 ni sama tak sama? 2 dengan 4 sama tak sama? Tak sama kan? 2 dan 4 ni tak sama. Kita kena bagi dia sama dulu. Macam mana nak bagi sama? Kalau kita baca dulu betul-betul, 2 ni kita kena jadikan 4 darab dengan 2, ataupun maka atas pun kena darab dengan 2. Kita akan dapat 2/4. Dari segi aspek gambar rajah, 1/2 ni adalah bersamaan dengan 1/4 tambah 1/4. Nampak tak? 1/2 adalah 1/4 tambah 1/4 bersamaan dengan 2/4. Okey, 1/4 tambah 1/4 bersamaan dengan 2/4. 2/4 tu yang dapat ni 1/2 ni. 1/2 ni kalau kita buat gambar rajah, kita bagi kepada 4 bahagian. Mana 1/4 tambah 1/4. Barulah kita boleh tambah. Baru kita boleh tambah 2/4 tambah 1/4. Kita akan dapat jawapan 3/4. 3/4 untuk soalan yang pertama, contoh yang pertama, cara yang pertama lah. Kalau cara yang kedua, tengok tu, dia buat dalam bentuk rajah, petak tu. 1/2 adalah 1/4 tambah 1/4. 1/2 1/4. Dia nak 1/2 tambah 1/4. Jumlah semua sekali adalah 1, 2, 3. So 3/4. 3/4. Okey. Yang ini terjadi apabila masalahnya penyebut dekat bawah ni tak sama. Dia tak sama, itu yang cikgu terang ni. Kita kena bagi sama dulu. Tak senang. Okey, untuk
yang contoh nombor 5, macam tadi lah. Cikgu ambil yang penting saja. Sekarang ni dia nak tambah 1/6 dengan 1/2. 2 dengan 6 tak sama. 2 dengan 6 tak sama, kita samakan di atas. Macam mana nak sama ke atas? 1/2 ni kita nak jadikan 6. Kita tak boleh 6 jadi 2 tu. Sebab 1 dah sama dah. 1 dah lebih, dah paling kecil, tak boleh kecil lagi dah. 6 yang besar. Tapi 2 ni kita boleh jadi 6 dengan mendarab dengan 3. Jika bawah darab dengan 3, atas pun darab dengan 3. So kita dapat 3/6 tambah 1/6. 3/6 dapat tambah 1 dapat 4. 6 penyebut salin balik 4/6. Tapi 4/6 ini kan, kita boleh permudahkan balik. Macam mana nak permudahkan balik? Kita bahagikan dengan 2. Akhir sekali kita akan dapat jawapan 2/3. Sama dalam buku teks awak, 2/3. Okey. So jawapan 1/2 tambah 1/6 adalah 2/3. Ini pengiraan dalam bentuk kita samakan nilai penyebut di bawah. Okey, nombor 6 tu, contoh nombor 6. Sama ingat 2/3 tambah 1/6 tadi. Kan? Ni contoh yang cikgu tunjuk tadi lah, samalah. Ni kan. 2/2 4. 3/2 6. Tambah kita akan dapat 5/6. Nampak tu? 2/2 4. 3/2 6. So 4 tambah 1 dapat 5. 6 salin balik. Dan jawapan akhir tadi 2/3 tambah adalah 5/6. Itulah contoh dalam buku teks awak. Okey. Yang nombor 7. Okey, dia ada 2. Ada satu betul, ada satu salah. Dia persoalan. Ada satu betul, satu salah. Dia kata perhatikan pengiraan di atas, yang mana betul, bincangkan kesilapan yang dibuat. Okey, mari kita tengok mana silap dia. Okey, yang ni 2/3. Kita tengok yang pertama ni 2/3 tambah 2/5 tambah 3/10. Sekarang ni bawah 5 dengan 10 tak sama. 5 dengan 10 tak sama. Kita bagi sama dulu. Macam mana nak bagi sama? 5 boleh jadi 10. 5 boleh jadi 10 dengan syarat 5 darab 2 ataupun darab 2. So kita sepatutnya sini kita akan dapat 4/10. Nampak? Cikgu nampak silap satu dah. So baru kita jawapannya sepatutnya dapat 7/10. So jawapan sini tak betul. Okey, yang ni tengok yang contoh yang kedua pula dalam kutek awak tu. Okey, kita nak jadi 8. So darab dengan 2 ataupun darab 2. 6/8 tambah 1/8. Kita akan dapat 7/8. Macam ni lah. Kat bawah tu dia lah. Dapat 7/8. Okey, jawapan dia. Okey, sekarang ni kita nampak dah yang mana silap. Yang ini betul, yang ini salah dalam kutip awak tu. Okey, dia silap dalam mana? Dekat sini. Bawah ni dia kali, kat bawah ni dia kali 2 dah dapat 10. Tapi yang atas ni dia tak jadikan jawapannya 4. Dia masih tinggalkan 2 kat situ. Sedua ni adalah salah. Okey, itu kesilapan dia lah. Okey, cuba ini. Okey, ini saya nak awak buat latihan. Saya tunjuk 2 contoh. Yang lain awak buat sebagai latihan. Tandakan. Awak tandakan ni. Awak tandakan sebagai latihan. Tulis dalam buku latihan. Selesaikan ni. Surat berapa? Muka surat 92. Muka surat 92. Okey, muka surat 92. Okey, saya tunjuk contoh. Nombor 1 senang. Nombor mana yang susah? Saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh A. A senang. Bawah sama. Okey, tengok bawah sama. Tengok betul. Saya tak tunjuk semua. Saya tunjuk 2 contoh saja. Yang A bawah sama. Jika bawah sama, kita terus tulis tambah di atas saja. Dapat 2/3. Itu jawapan dia. Tapi yang E, awak tengok E. Kita tengok E. Bawah tak sama. 3 dengan 9. Macam mana kita nak jadi 9? 3 darab 3 dapat 9. Yang atas pun darab 3. So kita akan buat
6/9 tambah 2/9. Jawapan akhir dia adalah 8/9. Ini untuk nombor E. Itu contoh. So, yang lain B, C, D, F, G, H dan I itu adalah kerja rumah. Okey, tanda. Okey, boleh? Dapat? Kerja rumah. Okey, buku aktiviti. Buka buku aktiviti. Ni pun kerja rumah kat buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 59. Buku aktiviti buku surat 59. Tengok. Okey. Latihan 1, 2, 3. 1, cikgu tunjuk satu contoh. Sama juga. Senang saja. 1/3 yang ni. Tambah lagi 1/3 yang ni. Depan dapat 2/3. Okey, untuk A saya dah buat. B dengan C awak buat di rumah. Okey, tengok yang bawah pula. Yang bawah dia tak bagi gambar rajah. E. Tengok E Kita tengok E. 1/6 tambah 3/6. Ingat, yang ni mudah. Sebab apa? Semua dia adalah sama bawah. Kalau bawah dia sama, awak boleh tambah terus di atas. 1 tambah 3 dapat berapa? 4. Cuma di sini awak tulis dalam bentuk termudah. Contohnya 4/6 ni kita boleh kecilkan lagi. 4 bahagi dengan 2, 6 pun bahagi dengan 2, kita akan dapat 2/3. 2/3. Kita tulis dalam bentuk setara dan termudah. Okey, awak selesaikan B, C, D dengan F. Okey, itu nombor 1. Nombor 2. Okey, nombor 2 dia gunakan garis nombor. Gunakan garis nombor. Okey, 2/5 tambah 2/5. Nampak? 2/5 ini jadi berapa? 3/5, 4/5. So dia 1, 2. Dia tambah 2 tambah 2 akan dapat jawapan 4/5. Kalau boleh awak tulis dekat dengan garis nombor ni, awak cuba tulis macam ni, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9. Awak akan tu dapat jawapan dia ni berapa. Awak tahu jawapan. Cuma di sini awak ditengok dia tambah 6/9. Senang je yang B tu. So awak selesaikan yang C. B ni jawapannya aku bagilah 7/9. Dapatlah. Okey. Ini awak buat C saja. Okey. Nombor 3. Yang ini jumlahkan. Ini kalau cikgu tak terang ni, yang tak faham ni. Sebab dia guna ayat sini, dia guna ayat bertentangan. Apa maksud dia bertentangan? Bertentangan dia macam ni. Kita cross. Macam tu. Nampak tak? Contoh sekarang ni, nombor yang ni 6/8 tambah 7, jumlahkan dua pecahan yang bertentangan sama dengan pecahan dalam di tengah lengkapkan. Okey. Bertentangan 6/8 tambah 1/8 jawapan 7/8. Okey, jawapan dia bagi kat tengah. Awak tengok jawapan dia dah bagi kat tengah ni 7/8. Ini cikgu tunjuk contoh yang purple tu. 7/8 adalah daripada 6/8 tambah 1/8 yang ni. 1/8 ni 6/8. Dapat 7/8. Sekarang ni awak cari yang ini berapa? Yang ni berapa? Macam mana dapat jawapan dia? Dia bertentangan. Contohnya kalau yang ni dia macam ni. Macam ni. So macam mana? Kalau macam tu, highlighter. Okey. Jawapannya 7/8 lah. Soalnya 3/8 tambah berapa? Dapat 7/8. Awak tulis kat sini. 3 tambah berapa dapat 7? 3 tambah 4. Maka di atas ni kita tulis 4/8. Okey. So yang ni berapa jawapan dah? Awak cari. Sama yang ni. Yang ni dia tak bagi lagi ni. Tapi jawapan dia bagi dah. Cikgu tunjuk satu contoh. 2 bertentangan bertentangan ni maksudnya ada berlawanan. Okey, yang sini dengan sini. Okey. Sekarang ni kita tengok 2/9 dia macam ni, tambah berapa? Dapat jawapan 8/9. Macam ni cara dia. So 2 tambah berapa dapat 8. 9 kena salin sama. 2 tambah 6. 2 tambah 6 dapat 8. So jawapan sini adalah 6/8. Okey.
So awak selesaikan yang ini, awak selesaikan ini. Okey, selesai, habis. Dan yang ini saya tinggalkan sebagai kerja rumah, muka surat 60. Awak buat aktiviti 2, 1 dan 2. Okey. Untuk hari ini saya rasa itu saja. Kita tak sempat nak masuk tolak pecahan. Minggu depan kita akan masuk tolak pecahan sehinggalah pecahan per 100 dan perpuluhan. Boleh? Boleh. Okey, hari ni banyak sangat ke hari ni? Ke pening ah? Dah pening. Pening. Tak berapa nak faham. Tak apa nak faham sebab dia tu benda ni cikgu tak boleh nak. Kalau cikgu buat slow, kita dah ketinggalan banyak ni. Kita dah kena masuk buku 2 dah ni. Cikgu nak laju sikit. Tak apalah. Buat latihan dulu. Bila awak dah buat latihan ni, awak akan nampak mana yang awak faham, mana yang awak tak faham. Okey. Cikgu nak terang sorang-sorang pun jauh-jauh semua, payah. Tak apa tau. InsyaAllah boleh buat kot. Okey, yang aktiviti muka surat 60 ni awak siapkan buat, cuba buat. Nanti kita bincang. Okey, setakat ini banyak kerja rumah cikgu bagi ni. Ada berapa kerja rumah cikgu bagi tadi kan? Ini pun cikgu kena tulis ni kerja rumah ni, nanti cikgu tak ingat. Okey, yang ini kerja rumah. Yang ini pun kerja rumah. Buku aktiviti ya. Yang ni tadi, yang tanda soal ni semua kerja rumah, siapkan. Nombor C ni siapkan. Yang ni pun ada 1, 2, 3, 4 ni selesaikan. Okey. Campur dengan yang ni tadi, buku teks awak tadi. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright, jika tak ada, cikgu pun dah ambil masa banyak sikit petang ni. Okey, so jika tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi minggu depan ha? Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.